Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang, apa itu SST? Mereka tercengang dan membisu. Akan tetapi, apabila ditanya apa itu GST, mereka dengan mudah boleh melemparkan teori kefahaman masing-masing untuk menunjukkan kehebatan. Seakan-akan mereka cukup arif tentang GST. Kemungkinan juga begitu ramai pihak-pihak tertentu memainkan isu GST dan disebabkan itulah GST lebih dikenali ramai berbanding SST. Tidak kurang hebatnya mereka yang menjadikan isu GST ini sebagai modal untuk melaksanakan agenda dan kepentingan sendiri. Persoalannya, sejauh manakah pengetahuan dan kefahaman masyarakat tentang GST yang baru sahaja dilaksanakan pada 1 April 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Siti Murni binti Muhammad Ismail, nama diberikan. Negeri Sabah, tempat dilahirkan. GST, adil, telus dan efisien, tajuk diberikan. Perhatian hadirin, terima kasih kuucapkan. Hadirin hadirat sekalian, tahukah anda sebelum GST atau cukai barang dan perkhidmatan dilaksanakan, kita sebenarnya telah lama membayar cukai sebanyak 16%, iaitu dikenali sebagai cukai jualan dan perkhidmatan atau SST. Akan tetapi, SST mempunyai banyak kelemahan, antaranya masalah ketirisan, penyelewengan dan penipuan pembayaran cukai. Setelah kerajaan membuat kajian dengan teliti dan menyeluruh, kerajaan mendapati SST yang telah dilaksanakan sekian lama perlu digantikan dengan sistem cukai yang lebih adil, telus dan efisien. Maka GST pun diperkenalkan kerana GST ini satu sistem percukaian yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh majoriti negara di dunia. Sehingga kini terdapat 160 buah negara di serata dunia telah melaksanakan GST, tidak termasuk Malaysia lagi. Konsep GST. Konsep GST adalah telah diperkenalkan dan dilaksanakan di Perancis sejak tahun 1954 oleh Maurice Laure. Di beberapa negara, Good Service Tax atau GST dikenali sebagai VAT, yaitu Value Add Tax atau cukai nilai tambah. GST adalah cukai kepenggunaan berasaskan konsep nilai tambah di setiap peringkat penggunaan daripada pengeluar hingga pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah GST cukai tambahan? Tidak. GST bukan cukai tambahan. Ia cukai yang hanya menggantikan cukai SST. GST dikenakan ke atas barang akhir yang dibeli oleh pengguna. Bezanya dengan SST, GST ditanggung sepenuhnya oleh pengguna akhir, manakala SST pula membahagikan cukai kepada 2 peringkat, iaitu peringkat pengeluar, cukai dikenakan sebanyak 10% dan pengguna akhir sebanyak 6%. Di sini dapat disimpulkan bahawa GST berkadaran 6%, manakala SST pula berkadaran 16%. Oleh itu, dengan GST, 2 jenis cukai, cukai jualan dan cukai perkhidmatan akan menjadi satu, iaitu cukai barang dan perkhidmatan GST. Antara negara yang telah melaksanakan GST ialah China, Indonesia, Singapura, Australia dan Rusia, di mana masing-masing berkadaran 17%, 10%, 7%, 10% dan 18%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlaksananya cukai ini akhirnya dapat menyusun semula struktur percukaian negara, di samping dapat meningkatkan pendapatan negara serta memperbaiki kedudukan fiskal. Sistem ini secara total boleh mengatasi kelemahan SST. Hasil kutipan cukai sedia ada juga dijangka meningkat sekaligus membolehkan kerajaan menampung perbelanjaan sektor perkhidmatan, kesihatan, pendidikan dan menambah baik infrastruktur sedia ada. Misalnya, pada tahun 2014, hasil kutipan cukai berjumlah ringgit Malaysia 30 bilion.
Akan tetapi dengan GST pada tahun 2015, jumlah kutipan dijangka bertambah menjadi ringgit Malaysia 60 bilion setahun. Selain itu, sumber pendapatan negara juga akan menjadi kukuh dan lebih stabil berasaskan kepenggunaan dan tidak akan dipengaruhi oleh faktor luaran seperti ketidakseimbangan ekonomi global. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya cukai ini akan dapat mengurangkan kebergantungan pendapatan negara dengan sumber asli. Seperti yang diketahui umum, Malaysia, yakni tanah air kita yang tercinta ini telah dikurniakan Tuhan dengan kekayaan sumber alam semula jadi yang mungkin tidak diperolehi oleh negara-negara luar seperti petroleum, pertanian, hasil laut dan bahan galian. Sehingga negara kita dicemburui. Namun sumber asli ini tidak boleh diperbaharui atau diramal jangka hayatnya. Kita sedia maklum, anugerah yang dikurniakan Tuhan ini bila masa sahaja akan hilang, pupus dan ditarik balik kerana semua anugerah ini adalah miliknya. Kebarangkalian akan mengalami kepupusan dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memikirkan masa depan negara dan generasi kita akan datang. Dengan itu, kerajaan telah bertindak bijak dan efektif dengan melaksanakan GST bagi menampung kelangsungan pendapatan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu, untuk mencapai sebuah negara maju, bukan semudah yang kita fikirkan. Semuanya memerlukan kos yang cukup tinggi. Bagaimanapun, bukan semua harga barangan akan turun selepas GST. Ada juga barangan-barangan tertentu yang akan mengalami sedikit kenaikan atau kekal pada harga asal. Namun, itu bukan satu alasan untuk kita menolak pelaksanaan GST kerana isu turun naik harga barangan ini bukanlah isu baharu. Ia seringkali dialami oleh penduduk di seluruh dunia. Tidak kira negara itu negara maju, negara membangun, maupun negara sedang membangun. Malah negara-negara yang tidak mengamalkan GST juga turut sama mengalami gangguan ketidakstabilan harga barangan. Pelbagai jenis barangan keperluan asas tidak dikenakan GST. Kini buku panduan harga pengguna telah dikeluarkan untuk rujukan rakyat. Hak-hak pengguna pula mula diberi perhatian serius, memandangkan kuasa membeli itu di tangan pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika isu pendidikan, pembangunan, dan politik kita seringkali membandingkan Malaysia dengan negara-negara luar, malah kita menjadikan negara-negara luar itu sebagai idola atau contoh buat Malaysia agar mengikuti jejak negara tersebut. Mengapa? Mengapa isu GST ini yang telah dianggap oleh 160 buah negara di seluruh dunia sebagai sistem percukaian yang terbaik dalam mengukuhkan ekonomi negara, kita tidak boleh turut serta? Walhal ia demi kepentingan rakyat dan masa depan generasi kita akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan mengagungkan negara luar, tetapi inilah hakikatnya, inilah kenyataannya. GST itu terbukti adil, telus, dan efisien. Hadirin hadirat sekalian, kewujudan GST di Malaysia masih terlalu awal untuk kita nilai. Masih terlalu awal untuk kita membuat kesimpulan. Apatah lagi, ia baru sahaja dilaksanakan pada 1 April 2015. Negara kita melaksanakan GST ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia, kemudian belajar merangkak, berjalan, dan bangun semula. Dan ada kalanya terjatuh, sehinggalah berjaya berdiri di kaki sendiri. Jangan terlalu cepat membuat rumusan atau mencari keburukan tentang GST tanpa melihat
kebaikannya. Walhal, kita tahu bukan, setiap tindakan atau keputusan yang dibuat sudah tentunya ada keburukan, ada kebaikan yang akan terhasil. Akan tetapi, walaupun sistem GST ini boleh menambahkan ekonomi dan mengukuhkan ekonomi negara, namun apa yang lebih penting, bagaimana hasil yang diperolehi nanti dimanfaatkan semaksimumnya kepada rakyat, dan bagaimana mengembalikan kepada rakyat apa yang sepatutnya mereka nikmati agar kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap GST maupun kerajaan sedia ada akan bertambah padu dan utuh. Sekian, terima kasih.